Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita mengetahui tentang berpuasa. Kita mengetahui bahawasanya puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan ianya bukan setakat wajib, ianya adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadi kita mengetahui di sana ada kewajipan puasa pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan melihat ke atas siapa yang diwajibkan dan ke atas siapa yang diberi kelonggaran daripada berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, hari ini kita akan menyambung perbincangan di muka surat 426, di mana di muka surat 426 penulis menyambung perbincangan dengan tajuk keutamaan bulan Ramadan dan beramal padanya. Kita kini berada pada bulan Rejab dan insya-Allah bakal diikuti dengan bulan Syaban. Dan insya-Allah kita akan bakal memasuki bulan Ramadan. Kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang begitu agung sekali. Kerana bulan Ramadan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar atau disebutkan sebagai Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan melihat di sana ada beberapa hadis-hadis di mana Rasulullah SAW ada menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Antara lain adalah dari hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika datangnya bulan Ramadan, di mana Rasulullah menyeru bersabda kepada para jemaah, para sahabatnya, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh diberkahi. Apa bateri ini betul? Rasulullah SAW menyebutkan qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan padanya, yakni pada bulan Ramadan, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan bakal dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya mempunyai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang ditegar daripada memperoleh kebaikannya, nescaya dia tidak akan dapat kebaikan buat selamanya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, daripada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara. Antara lain dapat kita lihat Rasulullah menyebutkan qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang sangat diberkahi. Kita lihat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, barakah sangat penting di dalam Islam. Di sana ada perbezaan antara banyak dan barakah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita dapat lihat saja bagaimana keberkahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan ibadah. Bulan Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memperlipat kali gandakan pahala yang diberikan kepada hamba-hambanya melakukan ibadah. Bulan Ramadan bulan di mana kita merasa ringan, mudah untuk menambahkan amalan soleh. Kita lihat semalam selepas solat maghrib, selepas solat isyak, di mana kita berada? Apa kita buat? Kadang-kadang lepas solat isyak kita pun duduk makan ke, duduk baring duduk tengok TV, duduk berbual-bual, kadang-kadang tidak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Tetapi datang bulan Ramadan, subhanallah, besok Ramadan, hari ini malam 1 Ramadan, semua dah mentally prepared. Bagi mereka-mereka yang beriman, yang ingin mengerjakan kebaikan, mentally prepared pergi ke masjid sebelum musim Covid lah. Dah bersiap sedia pergi ke masjid, kemudian sebelum isyak berada di masjid, kemudian solat berjemaah di masjid, kemudian solat sunat, kita solat sunat tarawih,
8 rakaat, 20 rakaat. Berarti selepas solat Isyak kita tunaikan solat yang berpanjangan, berterusan. Kalau dibandingkan dengan luar Ramadan, kadang-kadang lepas Isyak nak baca subhanallah 33 kali pun macam dah nak cepat bangun dah. Ini contoh para jemaah. Dapat lihat betapa keberkahan pada bulan Ramadan automatik bagi mereka-mereka yang ingin kebaikan. Itulah dia bulan penuh dengan keberkahan. Jadi apabila kita sebutkan tentang keberkahan, seperti yang saya katakan, ada perbezaan antara banyak dan barakah. Contoh, ada sebahagian golongan mempunyai umur yang panjang tapi tak barakah. Nasallallahu alaihi wasallam. Umur yang panjang tetapi diisikan dengan kemaksiatan, kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada tergolong bersama golongan sedemikian. Bahkan Allah Taala menggunakan kita umur yang penuh dengan keberkahan, ilmu yang barakah. Betapa ramai orang yang berilmu tetapi ilmunya digunakan untuk berjidal, untuk menunjukkan aku ni berilmu, tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia mempunyai ilmu tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Islami. Sepatutnya lebih tinggi ilmu seseorang, maka lebih tawaduk diri dia. Sebab tu bab kata Melayu apa? Seperti apa? Seperti padi ni. Lebih banyak berisi, lebih tunduk padinya tadi. Contoh, orang cakap dengan orang Singapura pasal padi tak nampak, tak tahu apa tu padi. Nak kena tunjuk apa cikgu-cikgu nak ubah lagi dia punya contoh-contoh dah tak boleh gunakan padi. Sebab tu kalau kita berpeluang pergi luar negara, pergi Malaysia, pergi Indonesia ketika lepas Covid ni, jangan setakat pergi mall, pergi tengok sawah padi. Ni dia padi ni. Tengok macam mana padi tu ketika kosong dia tegak macam lalang. Dia dah berisi, dia tunduk. Ini contoh. Jadi dapat kita belajar. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita ni, ya, apabila kita lebih berilmu, lebih banyak ilmu kita, jadilah ibarat padi yang semakin berisi, semakin tunduk, ya. Maksudnya lebih tawaduk pasal kita mengetahui amalan-amalan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu minggu lalu kita telah mengambil doa, ada yang minta doanya. Apa doa tersebut? Kita doa, ya Allah Tuhanku, Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah amalan-amalan kami semuanya hanya untuk liwajhikal karim, untuk mencari keridhaan-Mu. Wala taj'al a'malana, dan janganlah kau jadikan amalan-amalanku liriya, kerana riya, au sum'ah, atau kerana sum'ah. Sum'ah untuk orang dengar. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah SAW menjelaskan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi pintu-pintu syurga dibuka tu, sebagian ulama mengatakan pintu-pintu syurga dibuka, sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan bukti dan dalil bahawasanya betapa banyak ruang untuk melakukan amal kebaikan pada bulan Ramadan. Betapa banyak ruang untuk melakukan amal kebaikan, amalan soleh. Bahkan amalan soleh itu diperlipat kali gandakan. Tanpa kita sedari, kita buat amalan yang sedikit tetapi menuju ke syurga. Dan tertutup pintu-pintu neraka. Tertutup pintu neraka maksudnya avenue untuk masuk neraka tu boleh dikatakan tertutup kerana nafsu kita terkunci, nafsu kita berpuasa, kita mengawal diri kita dan sebagainya. Kita melakukan amalan soleh. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan itu diikat. Maksud syaitan itu diikat, seperti mana kita maklumi, ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan syaitan physically diikat, ada mengatakan maksud syaitan itu diikat kerana nafsu kita terkungkung. Kita berpuasa, kita meninggalkan kemaksiatan, lebih menuju melakukan kebaikan. Jadi itulah antara syaitan diikat.
Selain daripada itu, kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, syaitan diikat, tetapi kenapa kita masih buat maksiat? Syaitan diikat, tetapi ada orang kena ganggu. Jadi kena ganggu jin dan sebagainya. Jadi bagaimana maksud syaitan diikat? Contoh, seperti mana saya katakan tadi, di sana ada dua penafsiran. Ada mengatakan syaitan diikat itu physically syaitan itu diikat, ya. Tetapi ada juga maksudnya syaitan diikat itu adalah kerana kita mengawal diri kita berpuasa, maka nescaya tanpa kita sedari nafsu untuk mendorong kita melakukan kemaksiatan terkawal. Namun walaupun kita katakan demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena lihat, adakah semua maksiat yang kita buat, semua maksiat yang dilakukan oleh seseorang disebabkan syaitan ganggu? Tak. Tidak. Kadang-kadang maksiat yang dibuat tu, bagi sebagian orang yang dah biasa dengan maksiat, syaitan tak payah ganggu pun dia buat maksiat. Dan syaitan tak perlu ganggu, dah automatik dia buat maksiat. Ini contoh. Baik, kita lihat pada jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian orang, kalau kita renungkan, dia melakukan sesuatu perkara bukan pasal dia nak buat, tetapi automatically momentum diri dia akan melakukan sesuatu perkara tersebut. Sebahagian golongan ni apa yang saya terfikir sekarang ni lah. Sebagian orang, dia tu suka mencarut. Ada orang ketika marah, dia mencarut. Dengan sengaja dia keluarkan kata-kata yang kasar dan sebagainya, maki hamun. Tetapi bagi sebagian orang, kerana dah terlalu kerap mencarut, maki hamun, tanpa disedari pun kadang-kadang orang geletek terkeluar kata-kata maki hamun. Macam Ustaz, rumah kau. Rumah kau, ini contohlah. Ataupun sebagian golongan tu, sebagian memang barang jatuh pun dia maki hamun, dia mencarut. Ini contoh. Itu satu. Nokta kedua, kita lihat, kita kadang-kadang kita pernah tengok dia di social media, ada orang sedang sakit, contoh lain, di akhir-akhir hayat dia pun tangan dia tak bergerak. Kenapa ni? Mungkin ketika dia hidup tu memang dia kira duit sajalah, hidup dia kira duit. Sampai tidur pun, tak usah kata nak meninggal lah, tengah tidur pun ada orang dengan dah kebiasaan zikir. Kita lihat orang yang baik dah kebiasaan zikir, mulut dia pun ni dah biasa zikir, ahli zikrullah, Masya Allah. Dah sentiasa pegang tali tasbih, tangan tak dapat pun, macam itu. Ada orang yang asyik pegang duit ke, pegang handphone ke kan. Kita pernah lihat ada orang tengah sakit, handphone tak ada, tapi kenapa? Pasal diri dia dah momentum dah diagnose dah jadi kebiasaan. Dan doktrin dia dah terbiasa dah. Walaupun dia tak usahakan, tapi contoh. Pasal pagi, petang, siang, malam. Dulu kalau orang suka main game, ini contoh para jemaah. Maka nescaya tak dinafikan dan tak menjadi satu perkara yang menghairankan, syaitan dah tak perlu ganggu seseorang, automatically jiwa raga dia dah ahli maksiat, mirip kepada kemaksiatan, dah tak perlu godaan iblis, syaitan. Dia memang suka kepada kemaksiatan dan melakukan kemaksiatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini contoh para jemaah. Jadi atas dasar demikian, bukan semua maksiat yang dilakukan itu perlu godaan syaitan dan iblis. Bahkan yang lebih berat, syaitan dan iblis dah tak ganggu, dia buat sendiri maksiat, tetapi dia orang-orang ni, dia tu adalah wakil kepada syaitan dan iblis. Ada wakil, maksudnya apa? Dia pula hasut orang, ajak orang kepada kemaksiatan. Yuk kita pergi, alah ngada-ngada nak pakai tudung pula,
nak pakai tudung labu. Ni setan-setan nak puasa kononnya. Ni. Jadi baik-baik orang tu nak jadi baik. Inilah dia. Sebab tu dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, daripada gangguan yang membisik-bisikkan, mewaswaskan, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Jadi manusia ni kadang-kadang yang mengganggu. Dia ni wakil-wakil ambassador syaitan. Itu satu nokta. Nokta yang lain, orang kata, Ustaz, Ramadan, bukankah Ramadan syaitan telah diikat? Kenapa masih ada orang kena gangguan, kena hasut, kena rasuk dan sebagainya? Kita kena ingat, yang syaitan tu diikat satu cerita. Satu realiti yang kita tak boleh meninggalkannya, yang kita perlu akur adalah di dalam dunia ini memang ada manusia dan jin. Dan manusia dan jin ini, selain daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, hanya manusia dan jin diwajibkan, dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi jin dan manusia dituntut untuk melakukan kebaikan. Jadi ada jin Islam, ada jin yang bukan Islam. Seperti mana manusia juga, ada manusia Islam, ada manusia bukan Islam. Ada jin Islam, ada jin yang bukan Islam. Jadi kita mengetahui juga bahawasanya jin ni boleh menyerupai apa jua perkara selain daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi jin, kalau kadang-kadang dia nak menyerupai ular, kadang-kadang nak menyerupai kalajengking, kadang-kadang dia nak menyerupai seseorang fulan, boleh. Dia nak menyerupai muka dia menjadi seorang yang telah meninggal dunia pun kadang-kadang, pasal dia makhluk ghaib. Jadi pada jemaah ini mati Allah, ada orang terjun bunuh diri kat bawah blok 85. Blok mana lain 85. Okay. Kemudian di waktu malam kita tengok, alamak, nyonya yang dulu yang semalam terjun diri duduk kat bawah blok tu. Jadi kita takut, orang dah meninggal dunia. Jawapan dia tu jin. Jin boleh menyerupai apa juga untuk menakut-nakutkan kita. Yang kita tengok Pontianak ke apa ke, itu semua jin. Jadi tak menafikan, wujud tak Pontianak, wujud jin yang nak menakut-nakutkan kita. Jadi kita takut-takut dia, maka dia pun menyerupai Pontianak atau menyerupai makhluk-makhluk untuk menakut-nakutkan diri kita. Ini contoh para jemaah. Jadi jin dihantar oleh manusia untuk sebagai sihir, melalui sihir dan mentera-mentera. Maka itu jin memang ada, tak terikat. Pasal jin juga dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Maka tidak menafikan dan tidak menghairankan ketika pada bulan Ramadan sekalipun ada orang kena rasuk dan sebagainya, kerana itu ada amalan sihir yang mereka gunakan jin dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dan di dalam bulan Ramadan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu bulan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka nescaya barang siapa beramal pada malam tersebut seolah-olah dia beramal bukan equal to 1000, bahkan lebih baik. That means minimum 1000 goes beyond 1000. Sebab tu khairun, Rasulullah menyebutkan khairun, kalau dalam surah dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya dia bukan equal kepada 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ada handphone tak? Baik, kita ambil handphone kita, buka kalkulator. 1000 bulan, 1000 bulan, 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kita buat 1000 divide by 12. Nak tengok berapa tahun? 84, 83 point berapa lah, lebih daripada 83 tahun. Jadi berarti barang siapa beramal pada malam tersebut, minimum dia akan dapat pahala
Minimum seolah-olah beramal 83 tahun. Subhanallah. Tetapi dalam hadis ini disebutkan, dan dalam ayat Quran, khairum min alfi syahr. Berarti lebih baik. Dia bukan sama seperti saya katakan. Lebih baik berarti lebih daripada 1000 bulan. Minimum 83, boleh jadi 84, bahkan boleh jadi 1000 atau lebih daripada 1000 bulan amalan yang dilakukan pada Lailatul Qadar. Lebih baik khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu bulan, satu tahun ada 12 bulan. Sebab tu 1000 divide by 12. Maka beramal pada malam tersebut adalah melebihi beramal daripada 82 tahun, 83 tahun. Maka para jemaah, pada malam itu minimum la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali la ilaha illallah seolah-olah pahalanya 83 tahun. 83 tahun, subhanallah. Jadi rugi kalau kita tak dapat mengejar malam tersebut. InsyaAllah nanti kita akan bincang lebih mendalam mengenai Lailatul Qadar. Jadi ini secara umum hadis-hadis yang menyebutkan tentang kebaikan bulan Ramadan. Baik, hadis berikutnya pula daripada Arja Al-Fajah katanya. Maka beliau mengatakan, pada suatu ketika aku berada di rumah Utbah bin Farqad. Kebetulan dia sedang membicarakan puasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba masuk seorang lelaki yang merupakan sahabat Nabi SAW. Tatkala Utbah melihatnya, dia pun merasa segan dan dengan seketika berdiam diri. Namun sebelum itu dia sempat meminta lelaki supaya menceritakan tentang puasa di bulan Ramadan. Maka dia pun menceritakan. Maka sahabat sedang berbual-bual, maka datang kawannya tadi, yuk kita ceritakan pasal bulan Ramadan. Ini contoh. Maka dia pun ceritakanlah. Apa yang diceritakan? Dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, di bulan itu pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Katanya lagi, sebaik bulan Ramadan tiba seorang malaikat, maka ada seorang malaikat menyeru, wahai pencipta kebaikan. Maka datang seorang malaikat, wa yunadi fihi malakun. Jadi apa beliau mengatakan? Ya baghiyal khair, wahai mereka-mereka yang suka kebaikan. Abshir ya baghiyal syar, wahai pencipta kebaikan, bergembiralah, dan wahai pencipta kejahatan, hentikanlah. Afsir, maka hentikanlah. Malaikat menyeru kata-kata itu sehingga bulan Ramadan berakhir. Baik. Jadi maksudnya apabila datang bulan Ramadan, maka dalam hadis ini disebutkan perkara yang hampir sama. Pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Maka malaikat datang menyeru, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, abshir, aku berikan khabar gembira, beramallah. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan, hentikanlah amalan-amalan buruk. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Antara pengajaran yang lain adalah kita lihat para sahabat apabila duduk-duduk berbincang-bincang. Yuk kita cerita-cerita. Nak cerita apa? Oh, aku pernah dengar Rasulullah SAW menyebutkan. Ini cerita-cerita mereka. Kita pula kalau datang-datang kawan, nak yuk kita borak-borak. Apa agak topik kita berborakkan? Mengumpat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengar cerita itu apa? Ada skandal ke? Siapa? Kau tak tahu dah heboh satu social media. Kawan tu yang kat Malaysia yang dah ujung Tanjung kat sana seberang tambak pun kita tahu kisah dia. Contoh. Nak ceritalah. Yuk. Nak cerita apa ya? Oh, dengar semalam Ustaz Pasuni Maulan ada mengajar kuliah. Dia sebutkan sekian. Alhamdulillah, kita dapat ilmu, kita sebarkan ilmu. Betul kan? Jadi semalam saya baca hadis mengatakan tentang perkara ini. Cerita pasal hadis tersebut. Alhamdulillah, tambahkan iman dan takwa. Jadi elakkanlah daripada suka sangat dengan gosip-gosip ni. Ya, jadi kita kadang-kadang gosip dengar-dengar macam itu.
Itu bukan anak dia lah. Kita tahu pula bukan anak dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana boleh baru saja kahwin sekian dah beranak, habis kemudian anak dia pula bukan macam ke suami dia pula. What are you implying? Apa maksud awak? Jadi awak menuduh dia zina. Awak menuduh dia zina, bawa 4 orang saksi. Jangan tuduh sembarangan. Kata-kata tanpa kita sedari, kita menuduh seseorang itu contoh dengan satu kemaksiatan, fitnah, apatah lagi zina. Zina tak boleh menuduh sembarangan. Barang siapa nak menuduh orang itu berzina, bawa 4 orang saksi. Awak tak ada 4 orang saksi, awak kena rotan 80 kali. Any allegations. Ini contoh. Itu bukan anak dia lah. Habis bukan anak dia, anak siapa? Anak boyfriend lama dia tu. Itu penuduhan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, berhati-hati dalam berkata-kata. Berhati-hati dalam berbicara. Maksudnya kita nak berbicara, nak borak-borak, alhamdulillah, cerita perkara-perkara yang meningkatkan iman dan takwa. Kalau tak nak cerita perkara-perkara iman dan takwa, kadang-kadang ialah belajar saja macam stres kan, nak di-stress sikit lah. Jangan mengumpat hal orang lah. Mengumpat hal orang for nothing, kita ambil dosa dia pula. Betul? Jadi cerita pasal kebaikan orang, cakap pasal kebaikan. Okey, baik orang tu, budak apa penyanyi yang baru tu, yang baru naik, oh Masya Allah pakai tudung, tak ada apa, tak semestinya kita nak popular tu nak kena dedah sana dedah sini. Cerita pasal kebaikan, alhamdulillah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maksudnya di sini para sahabat bertemu dengan sahabat-sahabatnya, bercerita dan sebagainya, tetapi cerita mereka pada pasal mengenai perkara-perkara kebaikan. Mana jam kan? Berapa sekarang? 10.30. 10.30. Ya, baik. 10.50 ingat saya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu khamsun." Solat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, dan daripada satu Jumaat ke satu Jumaat, wa ramadhanu ila ramadhan, dan daripada satu Ramadan ke satu lagi Ramadan, mukaffaratun lima bainahun, adalah kafarah, pengampunan dosa apa di antara keduanya. Idhashtunibatil al-kabair, selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sana ada berita gembira kepada untuk umat Islam, untuk orang-orang beriman. Apakah berita gembiranya? Beritanya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan suruhan-suruhan Allah seberapa yang termampu, meninggalkan larangan-larangan Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Ya. Semua orang tahu Ustaz, masuk syurga. Orang Islam semua masuk syurga. Ada yang mengatakan orang Islam ni kalau masuk syurga, kadang-kadang kita buat maksiat di dunia kan, kita kena masuk neraka dulu, bersihkan dosa-dosa kita daripada neraka, dalam neraka. Lepas dah bersih semua dosa dalam neraka, kemudian keluar daripada neraka, masuk dalam syurga. Para jemaah yang dirahmati Allah, cakap tu mudah, tetapi nak masuk ke dalam neraka tu bukan satu perkara yang mudah. Kalau orang Islam, kita nak kena hapuskan dosa-dosa kita dalam neraka, masuk dalam neraka adalah satu kesengsaraan. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi orang-orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi hamba-hambanya. Sebenarnya barang siapa mengerjakan suruhan-suruhan Allah seberapa yang termampu, meninggalkan segala larangan-larangannya, kadang-kadang buat dosa-dosa kecil, kadang-kadang tak sengaja terbuat dosa, dia ni tidak akan masuk dalam neraka. Dia akan masuk dalam syurga terus. Dia tak akan masuk ke dalam neraka. Kerana neraka itu bukan tempat penyuci dosa. Kalau neraka itu kita nak mencucikan diri kita, menyucikan diri kita daripada dosa, kena masuk neraka, itu adalah kesengsaraan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan banyak perkara untuk Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia lagi, tanpa perlu masuk ke dalam neraka untuk cucikan dosa kita, baru keluarkan diri kita daripada neraka, masuk syurga. Bukan.
Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ketahuilah as-salawatul khams, solat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat, wa ramadhanu ila ramadhana, daripada satu Ramadan ke satu Ramadan. Apakah dia? Mukaffaratun lima bainahun, adalah kafarah, pengampunan dosa apa di antara keduanya. Orang beriman yang tunaikan solat 5 waktu, Zuhur dia solat, kadang-kadang di antara Zuhur dan Asar buat silap. Adalah tertengok maksiat, naik MRT tertengok aurat orang, adalah terfikir perkara yang bukan-bukan yang tak baik. Solat Asar, once dia solat Asar, apa antara Zuhur dan Asar yang dia lakukan, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Daripada Asar pergi Maghrib, kadang-kadang terbuat dosa. Maghrib tunaikan solat, di antara Asar dan Maghrib pengampunan dosa. Ini hadisnya. Bukan hanya demikian, ada satu lagi cara untuk diampunkan dosa. Di antara satu Jumaat dengan satu Jumaat yang lain. Jumaat ini sampai Jumaat akan datang, tunaikan solat Jumaat, apa di antara Jumaat dengan Jumaat diampunkan dosa. Jadi setiap waktu itu diampunkan dosa. Setiap Jumaat dengan Jumaat diampunkan dosa. Yang setiap waktu itu di antara waktu-waktu solat, daily pengampunan dosa. Di antara Jumaat, weekly pengampunan dosa. Takut ada juga tercecer, ada annually pengampunan dosa. Di antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, di antara Ramadan sampai Ramadan pengampunan dosa. Selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau seseorang itu tidak melakukan dosa besar, ialah sebagai manusia kita tak lari daripada dosa kecil. Kadang-kala tengok maksiat, kadang-kala buat ini, buat itu, kadang-kala terpegang orang yang bukan mahram kita, contohlah. Atau apa juga perkara-perkara menunjukkan kelemahan diri kita. Allah SWT telah membuat beberapa avenue, beberapa tempat untuk ampunkan dosa-dosa kita. Kalaulah setiap waktu kita diampunkan dosa, setiap minggu diampunkan dosa, setiap tahun diampunkan dosa, dan dosa-dosa ni semua telah diampunkan. Sebab tu saya katakan, orang-orang beriman insya-Allah bukan yang kita fikirkan nanti kita masuk neraka, dia bersihkan dosa kita, keluar neraka. Tidak. Masuk neraka terlalu berat para jemaah yang dirahmati Allah. Masuk neraka, siksaan yang paling ringan dalam neraka, kita berdiri di satu tempat ini kerana panasnya tempat itu, peritnya, pedihnya, kita berdiri di tempat situ mendidih otak kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tempatnya dalam neraka untuk hamba-hambanya beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan Allah Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Kalau seorang ibu menyayangi anaknya, tengok kadang-kadang naluri seorang ibu lah ya, tengok anaknya sakit, dalam hati kadang-kadang, kenapalah tak aku yang sakit daripada anak aku sakit. Ini naluri seorang ibu. Contoh, kadang-kadang sesuatu perkara sanggup kita mengorbankan jiwa raga kita. Seorang ibu, seorang ayah, tergamak tak kita kalau anak kita terkena api? Tak tergamak. Ini contoh. Kalau rumah terbakar, orang lain mungkin tak akan lari untuk menyelamatkan, tapi seorang ibu atau ayah kadang-kadang tak fikir semua. Dia tahu anak aku masih dekat dalam, selagi mana masuk untuk selamatkan. Ini contoh naluri ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah tak tergamak anaknya terbakar, terkena luka, ingat Rasulullah mengatakan, ketahuilah Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Jadi kalau kita tak tergamak seorang anak itu tercedera, terbakar, maka Allah Ta'ala lagi tak tergamak, tak teringin hambanya terkena api neraka. Sebab itu Allah Ta'ala menyediakan beberapa cara pengampunan dosa. Setiap waktu solat, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan. Bahkan kalau kita belajar tu, setiap kali kita berwuduk, ingat tak? Setiap kali kita berwuduk, basuh muka kita akan jatuh berguguran air bersama
titisan-titisan air tadi adalah dosa-dosa yang kita lakukan dengan mata kita, telinga kita, diampunkan dosa. Setiap kali kita melangkahkan kaki ke masjid, ditingkatkan satu darajat, diampunkan satu dosa. Ini semua dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita belum bertaubat lagi, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Jadi dosa yang kita belum bertaubat pun Allah Ta'ala ampunkan dosa disebabkan kita pergi masjid. Setiap langkah kaki ditingkatkan darajat, dihapuskan satu dosa. Dosa yang kita belum bertaubat lagi, kita berwuduk, diampunkan dosa. Dosa yang kita belum bertaubat lagi adalah setiap kali solat. Dalam solat kita belajar, apatah lagi kalau kita solat berjemaah. Kita dah belajar dulu dalam solat berjemaah. Barang siapa yang amin bersamaan dengan aminnya imam, diampunkan dosa-dosa. Subhanallah. Jadi sebab tu saya katakan, ini semua dosa-dosa yang Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kalau kita sebagai seorang beriman, apa yang penting? Tinggalkan dosa besar. Dosa besar cuba usahakan tinggalkan. Kalau kita pernah terlanjur, cuba bertaubat. Selepas bertaubat, jatuh semula, bertaubat lagi. Bertaubat. Dan kita kini berada di ambang Ramadan. Syahrul Mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan pengampunan dosa. Untuk para jemaah. Jadi nescaya insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi, mengasihi hamba-hamba yang beriman, dan Allah Taala menyediakan pahala dan syurga bagi mereka. Jadi dalam hadis ini disebutkan setiap solat 5 waktu, setiap Jumaat ke satu Jumaat yang lain, setiap Ramadan ke Ramadan yang lain adalah kafaratun lima bainahun. Adalah kafarah, pengampunan dosa. Apa yang dilakukan di antara keduanya selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kerana dosa-dosa kecil Allah Ta'ala ampunkan. Walaupun kita tak bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan. Walaupun kita tak minta pengampunan, Allah Ta'ala ampunkan. Subhanallah. Tetapi dosa besar penuh dengan taubatan nasuha. Baik. Hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Man shama Ramadan," barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, "wa arafa hududahu," dan mengetahui batasan-batasannya, wa tahaffaza mimma kana, tak nampak, wa haffaza mimma kana yanbaghi an yatahaffaza minhu, kaffara ma kana qablahu. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya dan menjaga diri daripada segala yang bagi, yang sepatutnya dijaga, maka Allah menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini. Subhanallah. Jadi maksudnya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, mengetahui hududahu, tahu batasan-batasannya, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, dan kita tahu apa yang kita meninggalkan, mimmakana yang bagi, apa yang sewajarnya dia memelihara, maka itulah puasa yang dapat membentuk diri seseorang. Jadi puasa kita jangan setakat puasa meninggalkan makan dan minum. Ya, kita tahu ada hudud, ada batasan-batasannya, ada sebagian perkara kita kena pelihara. Jadi itulah nilai kita nak kualiti, pahala puasa yang kualiti yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kenapa dia berpuasa pada bulan Ramadan? Kerana beriman pada Allah. Wa ihtisaban, kerana yang kedua bukan hanya beriman pada Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Nescaya diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan penghapus dosa annual, tahunan, diampunkan dosa. Baik.
Daripada hadis ini, ulama mengupas antara lain, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, pertama sekali puasa kita kerana beriman kepada Allah. Bukan puasa kita kerana selain daripada itu. Puasa kita pertama sekali, number one, mesti kerana beriman kepada Allah. Bukan kerana nak menunjukkan. Bukan kerana riak. Bukan kerana sebab-sebab yang lain. Dan bukan juga kerana nak kuruskan badan. Kita berpuasa akan dapat kurus badan. Ya. Tetapi that is secondary. Tak boleh jadikan primary. Ya. Kita berpuasa akan dapat kesihatan. Ya. Tetapi that is not primary. That is secondary. Antara perkara-perkara yang dapat sempena berpuasa. Alhamdulillah. Tetapi pentingnya man shoma Ramadan imanan. Barang siapa berpuasa kerana beriman kepada Allah. Nokta yang kedua, wahtisaban. Kerana beriman kepada Allah dan mengharap keridaan Allah. Wahtisaban ini sebenarnya kalau kita lihat betul-betul, bukan hanya mengharap keridaan Allah, bahkan mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Apa dia tulis kat situ? Mengharapkan keridaan Allah. Wahtisaban, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Maksud ganjaran, mengharapkan pahala. Jadi ulama mengupas, boleh tak seseorang itu beramal kerana nak pahala? Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Wahtisaban, kalau ikut betul-betul terjemah dia, kerana nak ganjaran di sisi Allah. Ganjaran di sisi Allah adalah pahala di sisi Allah. Jadi selagi mana kita buat amalan mengharapkan ganjarannya daripada Allah, dari segi pahala atau sebagainya, maka ia diperbolehkan dan itu dikira ibadah dan itu juga dikira sebagai ikhlas. Ya. Baik. Ini menunjukkan dalil yang lain bahawasanya puasa Ramadan akan menghapuskan segala dosa-dosa yang lalu. Dan dosa-dosa yang lalu di sini adalah dosa, bukan termasuk dosa-dosa besar. Kerana dosa-dosa besar kita perlu bertaubat. Dalam bab taubat kita dah mengetahui. Baiklah, memandangkan kita menyebutkan perkara ini, kita mengetahui bahawasanya ada sebahagian kita pernah melakukan dosa besar. Apakah dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar adalah antara lain. Apa dosa besar? Bunuh orang. Bunuh orang. Lagi? Berzina. Lagi? Minum arak. Berjudi. Fitnah. Derhaka pada ibu bapa. Fitnah. Mencuri. Jadi dosa besar banyak. Dosa besar, kalau kita setakat berwuduk, kalau kita setakat melangkah kaki ke masjid, daripada solat waktu hingga solat waktu tadi, daripada Jumaat ke Jumaat, dia tak masuk pengampunan dosa besar. Dosa besar tak terampun. Dosa besar kalau nak diampunkan, syaratnya kena bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana nak bertaubat dengan taubatan nasuha? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya, antara lain ada 3 syarat. Untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, syarat pertama, hendaklah kita hentikan maksiat yang kita lakukan. Kita nak bertaubat. Contohlah, alang-alang masuk bulan Ramadan ini, selama ni aku buat maksiat yang orang tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Sempena bulan Ramadan aku nak bertaubat. Alhamdulillah. Bertaubatlah. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang lalu, walau sebanyak buih di lautan. Okay? Apakah syaratnya? Pertama, kita hentikan maksiat. Kalau orang yang dulu minum arak, yang dulu buat sekian, sempena bulan Ramadan, aku nak usahakan untuk hentikan. Kena hentikan, stop. Sebab tak boleh kita katakan aku nak bertaubat tapi masih pegang botol arak di sebelah. Tak boleh. Okay, itu satu. Kedua, Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat. Pertama, hentikan maksiat. Kedua, hendaklah dia merasa menyesal atas maksiat yang dia pernah lakukan. Berarti dia mohon pengampunan Allah. Menyesal, sia-sia aku pernah lakukan maksiat tersebut. Ketiga, berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi maksiat itu. Berazam. Dia kena berazam.
aku telah melampaui batas, aku telah terlanjur, maka nescaya aku ingin berazam bersungguh-sungguh, berazam untuk tidak ulangi. Ketika nak taubat ni kena berazam. Kadang-kadang ada orang dah bertaubat, tetapi kerana lemah imannya, tahun lalu dah bertaubat, tapi masuk lepas Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, gugur buat balik maksiat itu. Kenapa dia buat demikian? Mungkin lemah iman, mungkin kurang komited, mungkin dia dah berazam tetapi gugur, lemah iman, terlanjur. Maka kini nak bertaubat lagi boleh tak Ustaz? Silakan. Allah Ta'ala Maha penerima taubat selagi mana seorang hamba itu ingin bertaubat kepada Tuhannya. Ingat hadis, ada seseorang tu dah bunuh 100 orang. Dah bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala ampunkan dosanya, masukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Jadi bukan saya suruh bunuh 100 orang. Maksudnya orang yang dah bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala Maha luas rahmatnya. Jadi jangan kita hampa, jangan kita berputus asa. Itu 3 syarat. Imam Nawawi rahimahullah menambah, itu kalau dosa di antara kita dengan Tuhan. Kalau dosa di antara manusia, kena tambah perkara yang keempat. Apakah perkara yang keempat? Kena kembalikan hak orang yang kita ambil. Hak orang yang kita ambil, kalau kita mencuri barang dia, kembalikan atau minta halalkan. Kalau kita mengumpat hal dia, kena minta maaf daripada dia. Kalau kita menganiaya dia, memfitnah dia, kena minta maaf daripada dia. Contoh para jemaah. Jadi maksudnya ini hak orang. Kerana mulut kita yang menabur fitnah, suami isteri itu sampai bercerai. Kerana mulut kita yang menabur fitnah, orang itu sampai kena buang kerja. Kerana mulut kita yang menabur fitnah, orang itu terlumpuk ke dalam jail. Pasal kita fitnah dia. Ustaz, hari raya saya salam dia, maaf zahir dan batin. Tak masuk. Halal, maaf zahir dan batin. Kalau dia tahu, oh rupanya awak punya pasal yang saya bercerai suami isteri. Contoh dia tak tahu. Sebab tu okeylah 0-0. Contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kena hati-hati. Dalam masalah yang keempat ni yang berat. Sebab tu cara yang terbaik, elakkan daripada fitnah orang, elakkan daripada mengumpat hal orang, elakkan daripada menganiaya orang. Di hari akhirat kelak Rasulullah menyebutkan akan ada seorang Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, yang pahala yang banyak, tetapi datang fulan dan datang fulan, ya Allah orang ini pernah menganiaya diriku, ya Allah orang ini pernah mengambil hak aku. Terpaksa dia beri pahalanya, beri pahalanya. Sampai orang ni dah tak ada pahala lagi. Datang orang lain, ya Allah tuntut di sisi Allah, aku dah tak ada pahala nak kasih. Kita terpaksa ambil dosa dia. Inilah orang yang bankrupt, datang di sisi Allah Ta'ala dengan pahala yang begitu banyak, tetapi akhirnya pahalanya habis, bahkan dia terpaksa ambil dosa-dosa orang. Para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita aniaya orang, jangan kita fitnah orang seberapa yang termampu. Tapi Ustaz, ada orang bertanya, saya pernah mengambil hak orang, nak kembalikan dah tak tahu kat mana orang tu. Saya pernah aniaya orang, nak minta maaf dah tak tahu mana orang tu, dah pindah dulu kat kampung, atau orang tu pun dah meninggal dunia. Jadi macam mana? Ini hutang. Jadi apa yang kita boleh buat, kalau kita berlaku perkara sedemikian, kita doa untuk orang yang pernah kita aniaya. Ya Allah ya Tuhanku, hamba-Mu itu Engkau ampunkanlah dosa-dosanya. Jadi kita bayar balik. Kafarah tadi kita bayar dengan doa untuk dia. Atau kalau kita pernah mengambil hak dia, kita sedekahkan, anggarkan aku ambil barang dia sekian harga, kita sedekah atas nama orang tu. Ini bukan sedekah untuk kita, tetapi ini duit ni hak dia. Aku tak dapat kembalikan duit ni, hak ni kepada beliau. Maka masukkan ke dalam tabung masjid ke, untuk bantu fakir miskin, yatim piatu atau sebagainya, atas nama orang tu. Jadi kita dah bayar balik. Tak dapat jumpa orang tu, kita bayar dengan bersedekah on his behalf, biar dia dapat pahala. Inilah ganjarannya. Ini contoh pada jemaah. Jadi bukan mudah kalau kita pernah aniaya orang. Atas dasar demikian, seberapa yang terdaya kita cuba, insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah,
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memanfaatkan Ramadan yang bakal menjelang, insya-Allah. 50. Ya, 10.50. 10.50. Okey, baik. Baik, sebelum saya menutup majlis, pasal musim Covid ni dia kata nak genap-genap nak kena, tak boleh over lagi. Jadi kita henti di sini. Kita akan sambung pengajian kita, amaran bagi mereka berbuka di bulan Ramadan dan cara menetapkan bulan Ramadan. Akan kita kupaskan minggu hadapan, insya-Allah. Sebelum saya menutup majlis, di sini ada beberapa minit lagi. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah, siapa ada soalan atau perkara yang kita bincang kupaskan bersama. Silakan. Baik orang yang telah kami setiap pada waktu pada Jumaat bagi pengampunan. Kalau mengaku kepada aku berkorban tidak mengambil kesempatan ini, malah menjauhi, dia tidak menjauhi pada pengampunan itu banyak luas, tapi jauh. Betul. Jadi ada sebagian golongan orang, kita mengetahui Allah SWT mengampunkan dosa. Tadi hadis tadi di antara salawatul khamsun wa apa lagi di antara wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana, di antara solat 5 waktu dan di antara Jumaat dengan Jumaat dan di antara Ramadan dengan Ramadan adalah pengampunan dosa. Bagaimana dengan orang yang tidak mengambil kemanfaatan ini? Rugilah jawapannya. Pertama sekali, kalau dia tak solat, dia tak dapat ganjaran ini. Yang diberikan ganjaran di antara zuhur dan asar diampunkan segala dosa-dosanya adalah dengan dia mendirikan solat. Sebagai seorang beriman, dia solat zuhur, dia solat asar. Pahala solat, dia dah dapat pahala yang berlipat kali ganda dan pahalanya memang besar. Solat adalah antara amalan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya besar. Bukan hanya pahalanya besar, tetapi diampunkan dosanya. Orang yang tak solat, dia tak dapat pengampunan dosa dan bahkan dosa tak solat itu terkena pada diri dia. Di antara Jumaat dengan Jumaat adalah orang yang mendirikan solat Jumaat tanpa uzur syar'i. Kita sekarang kerana memandangkan musim Covid kita ini, ada di antara kita tidak dapat solat Jumaat, maka itu adalah kelonggaran ataupun rukhsah ataupun uzur syar'i yang dibenarkan untuk kita tidak mendirikan solat Jumaat. Kita solat zuhur di rumah. Namun demikian, kita pun kena usaha solat Jumaat. Ada di antara kita memandangkan musim Covid tak solat Jumaat, langsung dia tak usaha untuk register. Itu satu kesilapannya. Kita tetap kena register. Mungkin kalau kita nak fikirkan, memandangkan ada di antara jemaah kita yang mungkin nak tunaikan solat Jumaat, aku tak perlu hari-hari, setiap minggu lah. Aku register mungkin 2 minggu, 3 minggu sekali, kita punya registration. Kemudian minggu berikutnya, minggu lalu dah solat Jumaat, minggu ni kita lepas pukul 10 kita register. Kita jangan register awal, sebab minggu lalu kita dah solat Jumaat. Minggu ni lepas pukul 10.30 MUIS buka registration untuk mereka-mereka yang mungkin last minute keluar. Ni kira macam waiting list. Jadi 10.30 ataupun 11 saja hari Jumaat, hari itu hari Jumaat, kita nak cuba register boleh. Kita register, mana tu ada orang dah back up daripada masjid kosong, kita masuk. Maksudnya demikian. Jadi kita utamakan diri kita, pada masa yang sama kita utamakan juga keperluan orang lain. Tiba-tiba Good Friday katakan, Good Friday sebaiknya saya tak perlu register. Kenapa tak perlu register? Ada di antara sahabat-sahabat kita yang hari-hari biasa tak boleh solat pasal kerja, maka Good Friday, hari cuti umum, kita beri peluang kepada mereka. Kita dapat pahala dengan niat sedemikian. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maksud pada soalan tadi, amat yang pengampunan dosa itu adalah untuk mereka yang mendirikan solat, berpuasa pada bulan Ramadan, kerana automatically dengan solat tadi kafar, pengampunan dosa. Ramadan kita berpuasa adalah pengampunan dosa. Kadang dia di neraka pula. Ya. Saya bilang ada apa yang berada di neraka, Allah Taala saya tidak menyiksa dia. Betul. Jadi bagaimana dengan orang-orang sedemikian?
orang yang tak mengerjakan solat dia mendapat dosa. Orang yang tak mengerjakan solat dia berdosa. Orang tak berpuasa dia berdosa. Baik. Dia berdosa meninggalkan solat, dia berdosa berpuasa. Jadi adakah dengan dosa dia tadi dia akan masuk ke dalam neraka? Adakah seseorang itu masuk ke dalam neraka? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha mengetahui keadaan diri seseorang. Moga-moga di akhir hayat dia tadi dia bertaubat. Dengan taubat dia tadi mengampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Kita tak tahu. Kita tak tahu juga seseorang yang tak berpuasa tu, kenapa dia tak berpuasa? Ada orang tak berpuasa kerana bekerja, ada orang tak berpuasa kerana tak nak jadi kurus, tak nak lose muscle dia. Ada orang tak berpuasa mungkin beberapa sebab. Ada orang tak berpuasa pasal malas. Ini contoh. Jadi adakah dia dapat pengampunan dosa atau dosanya perlu diampunkan melalui siksa dalam neraka? Sebenarnya untuk jawapan itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, adakah engkau mengatakan kepada umatmu supaya jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah? Nabi Isa katakan tidak. Engkau Maha mengetahui. Jadi dalam perkara itu kemudian dalam ayat berikutnya Nabi Isa menerangkan bahawasanya mereka itu adalah hamba-Mu dan engkau menyiksa atau engkau tak menyiksa itu adalah urusan-Mu, antara lain maksudnya. Jadi contoh di sini para jemaah, masalah untuk mengampunkan dosa, masalah untuk masukkan ke dalam neraka itu adalah urusan Allah. Bahkan kalau sekiranya Allah Ta'ala nak selamatkan seorang yang tak beriman sekalipun, itu adalah hamba Allah. Itu bukan urusan kita. Kita ada tempat kerja, kita ada bos, kita ada pekerja yang rajin, ada pekerja yang datang lambat. Kita kata bos, kau buang dia. Itu bukan urusan kita, itu urusan bos. Dia dah bertemu dengan bos, bos mengetahui apa masalah dia. Bos izinkan sebagai perkara luar jurisdiction kita, luar kawalan kita. Itu antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dan saya katakan Allah Ta'ala Maha menyayangi hamba-hambanya lebih daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Bagaimana cara Allah Ta'ala menyelamatkan hambanya yang engkar? Pemikiran kita mungkin tak terfikir. Itu urusan Allah. Kita berharap Allah Ta'ala selamatkan semua manusia di atas permukaan bumi ini. Itu harapan kita. Bagaimana? Itu urusan, bukan urusan kita. Apa yang kita dituntut? Mengerjakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan seberapa yang termampu larangan-larangan Allah. Kita saja yang larangan-larangan Allah, kita kadang-kadang terjatuh, kadang-kadang tersungkur, kadang-kadang terlanjur. Cuma yang menyelamatkan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala tidak menutup aib kita, kita pun dah tak tahu macam nak keluar. Kerana setiap satu daripada kita buat maksiat, secara sengaja ke tak sengaja. Kadang-kadang solat pun lambat, kadang-kadang pernah solat pun habis waktu. Betul kan? Kadang-kadang solat pun rasa macam malas, kadang-kadang tak khusyuk. Jadi maksudnya setiap manusia itu adalah penuh dengan kelemahan. Dan Allah Ta'ala saja yang menyelamatkan kita, yang menutup aib kita. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa menutup aib seseorang di dunia, Allah Ta'ala akan menutup aib di dunia dan di hari akhirat. Elakkan daripada buka aib orang. Jangan kita sibuk dengan aib orang, kerana kita pun penuh dengan keaiban, penuh dengan kecelaan, ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ada soalan lain. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Ada hajat saya hari Sabtu ni, hari lahir saya yang ke-75. Nama penuhnya apa nama? Nama Ahmad penuh? Haji Ahmad ke? Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ahmad. Alhamdulillah, teman kita ada hajat. Ya. Beliau mengatakan hari Sabtu ni hari lahir dia. Masya-Allah. Yang ke berapa?
75. Masya Allah. Jadi kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesejahteraan, keafiatan, kesihatan, murah rezeki, keberkahan hidup dan tergolong bersama golongan ahli syurga. Untuk Haji Ahmad bin Abdul Hamid. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal. Baik, siapa ni? Ada satu soalan. Baca. Saya tak buka SMS. Ustaz, pendosa yang telah melakukan sedekah dan amalan yang diniatkan pahala pada orang yang kita lakukan fitnah, adakah di yaumul qiyamah tetap dibalas hanya itu? Baik. Jadi kita mengetahui di hari akhirat kelak setiap seorang itu bakal dihisap. Dan pada ketika itu dah tak ada kemaafan. Setiap orang akan menuntut. Dan kita kalau pernah aniaya orang lain, sama ada kita bayar penganiayaan tadi dengan pahala kita berikan kepadanya atau kita ambil dosanya. Okay, baik, persoalan di sini adalah kalau di dunia ini kita pernah aniaya seseorang, kemudian apa kita buat? Kita doakan untuknya, sedekahkan untuknya. Persoalan di hari akhirat bagaimana keadaannya? Hari akhirat adalah yaumul hisab, hari yang kita bakal dihisab. Apa jua perkara yang kita pernah aniaya orang akan terdedah dan orang itu akan tuntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang itu tuntut, pahala kita kena berikan kepadanya. Akan tetapi apa yang kita nak usahakan adalah pahala yang kita nak berikan kepadanya, moga-moga tak perlu ambil daripada pahala kita. Alhamdulillah kita dah buka satu akaun, kita dah sedekahkan untuk orang tersebut. Daripada sedekah ini telah memanfaatkan orang lain. Orang yang kita sedekah tu, duit tu contoh kita sedekahkan kepada madrasah. Daripada sedekah kita telah mendapat pahala yang banyak. Bahkan kita dapat gunakan akaun itu, inverted commas, akaun yang kita telah sedekahkan untuk diberikan kepada orang yang pernah kita aniaya. Bahkan for all you know, kita akan dapat lihat apa yang kita sediakan itu moga-moga lebih banyak daripada apa yang perlu digantikan. Ini contoh para jemaah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita sedekahkan untuk orang yang telah kita buat aniaya, yang kita pernah berhutang dan sebagainya. Moga-moga untuk digunakan pahala itu dikembalikan kepada orang yang pernah kita aniaya. Setiap amalan itu akan didedahkan, akan dihisap. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Ada satu cara untuk kita tidak didedahkan mengenai apa yang pernah kita lakukan. Amalan kita, amalan buruk kita terutama sekali. Bagaimana caranya? Di hari akhirat kelak, setiap faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal dengan amalan baik walau sekecil debu sekalipun akan diperlihatkan. Barang siapa beramal dengan amalan buruk walau sekecil debu akan diperlihatkan. Semua akan diperlihatkan. Kita rasa malu. Akan tetapi ada satu golongan yang di mana amalan itu tidak diperlihatkan. Maksudnya akan ditutup. Siapa dia? Hadis yang kita mengambilnya tadi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahawasanya barang siapa menutup aib seseorang di dunia, Allah Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di hari akhirat. Barang siapa menutup aib seorang Muslim di dunia. Jadi apabila kita nampak aib tu, cela orang, keburukan orang, tak perlu dedahkan. Itu antara dia dengan Allah. Kalau kita nak hentikan maksiat, kita kata, mana boleh Ustaz, nanti subhat. Nak cakap direct dengan dia. Kecuali dia buat sesuatu yang boleh memudaratkan orang lain, itu pun kita nasihatkan orang ni, engkau nak bermuamalah dengan dia, hati-hati. Itu saja. Pasal aku mengetahui sebagai perkara yang aku tak nak cakap banyak, tetapi yang tak wajar kamu kena berhati-hati berurusan dengan dia. Boleh, kita diperbolehkan beri peringatan. Tetapi jangan kita jadi orang yang menambah fitnah, suka mencerita, buka ke aib orang. Kita nampak seseorang, baik, kita nampak seseorang dia buat perkara maksiat sembunyi-sembunyi, itu antara dia dengan Allah. Maaf kata, lain maaf kata. Kita nampak dia berjudi ke, nampak dia minum arak ke, nampak dia, ni contoh saja, dia buat sembunyi-sembunyi.
Itu antara dia dengan Allah. Kita tak perlu nak hebohkan, kerana tak mendatangkan faedah menghiburkan. Barang siapa menutup aib seseorang di dunia, Allah Ta'ala menutupkan aibnya di dunia dan di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah amalan-amalan kami khalisatan, semata-mata kerana mencari keredaan-Mu. Wala taj'al a'malana, dan janganlah jadikan amalan-amalan kami li riya' wa sum'ah, kerana riya' atau kerana sum'ah. Riya' itu untuk kita menunjukkan amalan kita, atau sum'ah untuk orang mengetahui amalan-amalan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah dan kelemahan saya sendiri, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.